Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri mahu masyarakat di negara ini menghormati prosedur siasatan dan perundangan di sesebuah negara. Beliau merujuk isu rundingan Malaysia untuk mendapatkan temu bual bersama dengan warga negara Switzerland Xavier Andre Justo berkenaan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Sehingga kini negara ini masih tidak dapat menemu bual Xavier kerana beliau masih ditahan oleh kerajaan Thailand bagi membantu siasatan di negara itu. Mengulas lanjut, beliau berkata biarlah perkara itu diselesaikan oleh pihak berkuasa kerana proses itu bukan sesuatu yang mudah. Ianya tidak akan didedahkan dengan begitu mudah sekali. Ianya perlu memberi peluang kepada sesebuah negara itu untuk menjalankan tugas mereka sehingga selesai, dan apabila selesai mungkin ia juga membantu Malaysia. Jadi saya menjangka ini bukanlah satu halangan secara sengaja kepada Malaysia. Ianya merupakan satu prosedur biasa dalam sesebuah negara yang berdaulat. Justru beliau berharap masyarakat di negara ini faham selain tidak memberi komen negatif mengenai prosedur itu. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media di rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di Dewan Undangan Negeri Dun Lama di Kuching. Turut hadir pada rumah terbuka itu yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri, Tuan Puan Datuk Sri Ragat Kurdi Taib. Kampung Senadin Jaya di Miri yang dahulunya sebuah penempatan setinggan akan kekal di lokasi asalnya dan tidak perlu dipindahkan kerana telah diiktiraf sebagai kampung pada tahun 2008. Menurut Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin, pengiktirafan kampung itu berdasarkan bukti-bukti kukuh seperti batu nisan dan sijil kelahiran sekitar 1940-an yang menunjukkan bahawa penduduk di situ telah mendiami kawasan berkenaan sejak sekian lama. Beliau berkata dengan bukti tersebut kerajaan negeri bersetuju meluluskan penempatan tersebut sebagai sebuah kampung. Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin berkata demikian pada Majlis Ramai Tamah Aidilfitri anjuran kampung itu di Miri pagi tadi. Beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM10,000 kepada pengurusi surau Kampung Senadin Jaya, Hamdani Haji Bol Hassan untuk tujuan baik pulih surau itu. Umat Islam perlu memanfaatkan sambutan Hari Raya dengan amalan ziarah menziarahi dan saling bermaafan antara satu sama lain. Ini penting agar institusi kekeluargaan dan semangat setia kawan dapat diteruskan sepanjang masa, bukan saja pada musim perayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, berbanding dengan negeri-negeri lain, masyarakat Sarawak yang terdiri daripada berbilang kaum bersama-sama menyambut Hari Raya dalam keadaan meriah dan aman. Ini terbukti dengan sambutan meriah masyarakat Islam negeri ini yang masih lagi berbaju Melayu bagi lelaki dan berbaju kurung bagi wanita meskipun sudah 9 Syawal serta mengadakan rumah terbuka dan majlis ramah tamah yang turut disertai masyarakat lain. Justru beliau mahu suasana aman dan damai ini dimanfaatkan sebaiknya bagi memperkukuhkan perpaduan dan ukhuwah yang selama ini menjadi asas kemajuan negara. Dr. Abdul Rahman Junaidi berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2015 anjuran Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Telaga Air bagi mewakili Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Dalam pada itu menyentuh mengenai sambutan Sarawak Merdeka pada 22 Julai lalu, beliau menegaskan bahawa rakyat khususnya generasi muda perlu mengetahui dengan lebih telus dan jelas mengenai tarikh keramat itu. Tegasnya, generasi muda harus mengetepikan persepsi negatif dengan masalah tafsir tarikh tersebut dengan mempercayai cerita atau agenda yang dibawa oleh segelintir pihak yang cuba mengubah maksud sebenar tarikh tersebut. Berkat usaha dan inisiatif Persatuan Alumni Sekolah Menengah Kerajaan Tun Abang Haji Oping, SMK Tahu telah berjaya menghimpunkan 80 orang bekas pelajarnya dalam satu majlis ramah tamah yang diadakan di sekolah tersebut malam tadi. Majlis alumni tersebut merupakan yang julung kali diadakan semenjak sekolah tersebut ditubuhkan pada tahun 1969. Menurut Menteri Perumahan dan Pelancongan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Oping, penganjuran majlis itu amat sesuai sebagai platform pertemuan bekas pelajar SMK Tahu yang lebih 30 tahun tidak bersua secara beramai-ramai. Ujarnya, usaha Persatuan Alumni itu harus dipuji dalam kesinambungan hubungan silaturahim antara bekas pelajar serta mengembalikan nostalgia zaman persekolahan mereka. Datuk Amar Abang Johari menambah, sekolah tersebut telah berjaya melahir pemimpin
para ilmuwan dan berkejaya selain memberi contoh kecemerlangan kepada anak-anak. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis ramah tamah di sekolah berkenaan. Kita dapat menyatukan kerjasama dan menyatukan selama kita berada di sini. Kita bukan pandang pada sekolah, tetapi kita pandang pada lencana sekolah SMK Tun Abang Haji Openg yang kita kasihi dan sayangi. Karena SMK Tun Abang Haji Openg lah kita berada di sini. Dan saya berharap agar alumni seperti ini akan diteruskan demi menyambung generasi-generasi ke atas supaya mereka tidak lupa bahawa satu masa dulu mereka berada di sekolah yang sama, kita berada di sekolah sama, dan mungkin kita akan berjumpa dalam suasana yang lebih meriah selepas ini. Terima kasih. Saya merasa amat gembira dan terharu pada malam ini kerana telah sama-sama dapat berkumpul bagi menjayakan majlis alumni bekas student SMK Tun Abang Haji Openg, walaupun kita telah lama meninggalkan alam persekolahan. Walaupun Persatuan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menyasarkan untuk menanam 3,333 batang pokok di bawah bidang kuasanya tahun ini. Datuk Bandaraya, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, ini sebahagian daripada usaha pihak berkuasa tempatan itu untuk mengindahkan bandaraya ini selain menghijaukan kawasan tersebut. Tanam tadi adalah pokok yang boleh memberi kehijauan, boleh memberi kepada itu kawasan yang sama, tapi yang pada itu kita menentukan pokok-pokok itu tidak mendatangkan bahaya. Datuk Abang Abdul Wahab berkata demikian kepada media selepas perasmian program penghijauan sekolah di SK Green Road dekat Kuching hari ini. Dalam ucapannya, beliau turut mengajak masyarakat untuk mendidik generasi muda hari ini dengan mengurangkan penggunaan beg plastik. Beliau percaya sekiranya langkah menghentikan penggunaan material tidak musnah ini akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Lebih 400 orang murid-murid sekolah itu mengambil bahagian dalam program berkenaan.